Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin dan masih lagi beraya, Muk Raya. So Ifah nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Terima kasih yang masih lagi menonton channel Ifah, support Ifah dan bagi komen-komen yang positif. Terima kasih sangat-sangat. Dan Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur sebab masih lagi diberi peluang untuk bernafas dengan baik hari ini. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kesihatan. Kan? Kalau kita tak sihat, semua benda tak akan ada maknanya. Yang paling penting adalah sihat. Alhamdulillah. Okay, so untuk video kali ni Ifah akan share satu buku yang sangat-sangat best dan mungkin ramai yang dah baca pasal buku ni. So sekejap lagi Ifah akan share. Buku ni adalah buku yang dah lama diterbitkan dan mungkin ramai yang dah baca. Dan buku ni pasal menjemput rezeki. Dan sebenarnya seingat Ifah pernah baca buku ni a few years back. Tak ingat dah bila. Dan dia ada dua versi, iaitu versi normal dan juga versi mini. So 2-3 hari lepas Ifah pindah office. Kita punya office berpindah floor. Jadi kita kemas-kemas ke office. Lepas tu Ifah terjumpalah buku ni balik. Dan I was like, wah, sangat excited sebab Ifah tahu buku ni sangat best. Dan boleh rewind balik apa yang kita dah pernah baca sebelum ni kan. So buku ni adalah buku yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Yang Ifah jumpa ni adalah buku versi mini. Okay, sebab dia ada dua size. Okay, dulu Ifah pernah baca yang besar lah. So yang ni Ifah jumpa yang versi mini. Dan Ifah yakin ramai yang dah baca buku ni. Sebab buku ni sangat-sangat famous dan sangat-sangat best seller lah. Apa yang ada dekat dalam buku ni adalah dia cerita macam mana mudahnya sebenarnya nak menjemput rezeki. So Ifah akan share beberapa poin yang sangat best dekat dalam buku ni yang mungkin boleh membantu sesiapa yang sedang ada masalah kesulitan daripada segi rezeki. Dekat dalam buku ni diceritakan tentang kisah seorang lelaki yang kerja kilang, hidup dengan pekerja Bangladesh, duduk hostel yang sesak, yang bising, kerja shift. So dia rasa macam hidup dia tak ada kemajuan. Hidup dia dalam keadaan yang terpuruk lah. Lepas tu dia nekat untuk memperbaiki solat dengan cara dia usahakan untuk solat berjemaah, solat awal waktu. Setiap kali solat dia akan pergi ke masjid lebih kurang 1 kilometer daripada hostel ke masjid. So dia ulang alik betapa kesungguhan dia untuk memperbaiki solat. Walaupun pada mulanya dia pergi masjid tu disebabkan bila dia balik hostel dia tak dapat tidur sebab hostel dia penuh dengan pekerja-pekerja lain. Jadi dia menumpang, dia pergi masjid. Tapi daripada situ mungkin Allah bukakan pintu hati dia untuk dia mula memperbaiki solat. Dan daripada situ kurang daripada 1 tahun hidup dia mula berubah sikit demi sikit. Iaitu dia mula dapat bilik yang selesa, dia mula naik pangkat. Lepas tu dia mula dapat jawatan yang untuk menguruskan projek, diberi kereta percuma. Dan hidup dia memang sangat-sangat berubah sebab dia mulakan dengan memperbetulkan solat. Kisah yang kedua adalah kisah sedekah si penarik beca. Kisah ni memang sangat-sangat buatkan Ifah sampai menangis baca kisah ni. Sebab kisah ni betul-betul menyedarkan Ifah, ya Allah, sedangkan penarik beca pun boleh bersedekah, kenapa aku tak boleh nak buat yang terbaik dalam ibadah sedekah?
kenapa aku tak boleh nak beri lebih baik dalam bersedekah. Jadi kisah si penarik beca ni, Pakcik Kasan nama dia. Pakcik Kasan ni dia ada rutin di mana setiap hari Jumaat dia akan memberi sedekah dengan cara setiap pelanggan yang naik beca dia tak perlu bayar. Jadi dia sedekah dari segi tenaga. Dia tak ada duit kan, dia bukan orang senang. Jadi dia sedekah dari segi tenaga. So hari Jumaat free. Jadi ada satu hari seorang wanita kaya naik beca dia. So dia bagi tahulah bila sampai ke destinasi, Pakcik Kasan kata tak perlu bayar sebab itu adalah hari dia bersedekah, dia tak perlu bayar lah. So wanita kaya tu rasa macam tak percaya, macam terkejut. Jadi dia naik lagi kali kedua beca yang sama dan hari Jumaat seterusnya. Lepas tu barulah dia yakin bahawa Pakcik Kasan ni betul-betul bersedekah dengan cara bagi tumpangan percuma pada hari Jumaat. Dan dengan seikhlas hati, sebab dah memberi pengajaran kepada wanita tu, dia ajak Pakcik Kasan sekeluarga untuk menunaikan haji bersama. Masya Allah. Ibu rasa kisah ni memang sangat-sangat menarik untuk jadi pengajar. Okey, dan kisah ketiga di mana hubungan kita dengan ibu bapa. Bagi siapa-siapa yang masih lagi ada ibu bapa, ada mak ayah, tolonglah untuk jaga sebaik mungkin hubungan dengan ibu bapa. Sebab tak semua orang ada ibu bapa. Di saat kita ada mak ayah, tak semua orang ada mak ayah. Dan redha Allah tu terletak daripada redha ibu bapa. So perbanyakkanlah untuk memberi kasih sayang, memberi kepada ibu bapa. Dan sedekah yang paling sempurna, sedekah yang paling baik adalah kepada ahli keluarga terdekat. Sebenarnya ada banyak lagi poin menarik dekat dalam buku ni. Apa yang Ifah share ni hanya sedikit sahaja, dan mungkin kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang buku ni, boleh beli je kat mana-mana, carilah kat mana-mana. Buku Ifah tak jual tau, semua Ifah nak berkongsi sahaja. Buku ni sangat-sangat best bagi korang yang dalam keadaan kesulitan dari segi rezeki, ada masalah dari segi bisnes ke, jatuh bangun bisnes. Cuba dapatkan buku ni untuk mengisi hati kita, memperbetulkan hati kita, mendapat motivasi untuk kita perbaiki apa yang silap. Jujur Ifah sangat-sangat recommend buku ni. Ni adalah macam review lah, book review. Sebenarnya Ifah tak ada niat untuk share pasal buku ni. Cuma Ifah rasa Ifah nak kongsikan kelebihan apa yang ada dekat dalam buku ni. Ifah nak bagi tahu apa yang Ifah rasa bila baca buku ni. Buku ni sangat-sangat best. Kalau boleh korang dapatkan yang versi yang besar. Ifah tak tahu sama ada buku ni masih lagi dijual ataupun tak di pasaran. Saya rasa masih ada kot, sebab ni adalah buku bestseller. Masih boleh didapatkan di kedai buku ataupun di Shopee. Okay, so Ifah doakan semoga siapa-siapa yang dalam kesulitan tu dipermudahkan Allah. Kalau ada kesulitan dari segi rezeki, semoga dibukakan pintu rezeki, diberi kelancaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita baca buku ni, jangan lupa juga untuk terus berselawat, jalankan amalan-amalan lain juga seperti mana yang sesuai dengan korang. Mungkin setiap orang dia ada amalan yang berbeza-beza, so cuba amalkan ikut kesesuaian masing-masing. Tapi paling penting, jangan tinggalkan selawat, amalkan selawat. Dan yang paling penting adalah konsisten ataupun istiqomah. Tak guna kalau kita selawat 10,000 tapi hanya sekali. Lebih baik selawat sikit tapi berterusan.
Tapi konsisten, itu yang paling baik. Sebab Allah suka amalan yang sikit tapi istiqomah. Janganlah rasa macam aku selawat sikit je, macam tak ada efek pun. No, selawat sikit tapi istiqomah. Okay? So itu saja daripada Ifa. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi di next video. Okay, bye. Assalamualaikum.